Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Wahlul uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Thabbit aqdamana tamin taqsirana ya rabbana rabbal alamin. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. حي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. اللهم اغفر لنا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dapat sama-sama dalam majlis membincangkan surah Tabarak. Dan Alhamdulillah kita sampai pada ayat yang ke-28 daripada surah Tabarak. Dan kita maklum surah Tabarak ni dia mempunyai 30 ayat. Jadi kita dah sampai kepada penghujung ayat daripada surah penghujung daripada surah Tabarak. Daripada ayat yang ke-28 ni, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul ara'aytum in ahlakani Allah wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min azabin alim." Jadi Allah berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah kepada golongan kafir tadi, apakah pandangan kamu sekiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala mematikan daku dan mematikan orang-orang yang bersama-sama denganku, aw rahimana, ataupun Allah mengekalkan daku merahmati kami, maksudnya kekalkan kami hidup. Faman yujiru, siapakah yang boleh menyelamatkan al-kafirina, orang kafir, min azabin alim, daripada azab yang amat pedih. Jadi ini ayat yang ke-28. Jadi insyaAllah kita bincangkan beberapa persoalan yang berkaitan dengan ayat tersebut. Pertamanya ialah apakah hubungan ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya. Jadi Imam Tabari radhiyallahu anhu berkata, dia berkata tidak akan menyelamatkan orang-orang kafir daripada azab Allah Subhanahu wa Ta'ala kehidupan kami ataupun kematian kami. Maksudnya, sekiranya Nabi SAW hidup ataupun Nabi SAW meninggal dunia, perkara tersebut tidak ada kaitan dengan keselamatan orang kafir tadi. Maksudnya kekufuran mereka akan tetap membawa kepada kebinasaan. Maka Imam Tabari berkata, "Fala hajata bikum ila an tasta'jilu qiyam as-sa'ah wa nuzul al-azab." Dia kata tak ada faedah, kata, bagi orang-orang kafir tadi untuk meminta segera dibangkitkan hari kiamat ataupun disegerakan, diturunkan azab. Sesungguhnya minta segera dari kematian ke ataupun kebinasaan, maksudnya kata hancurkan langit dan bumi. Jadi mereka sangka kan kiamat ke ataupun seumpamanya akan menyelamatkan mereka daripada azab kekufuran. Fa inna zalika ghairu nafi'ikum, sesungguhnya sama ada kiamat bangkit ke, perkara tersebut tidak akan memberi manfaat kepada orang kafir. Bal zalika bala'un alaikum azim, bahkan apa yang akan berlaku ialah bala yang lebih besar, yang amat besar, yang akan menimpa golongan kafir tersebut. Maknanya kita merujuk kepada ayat sebelum. Orang kafir tadi berkata, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Bilakah janji Allah Ta'ala ni hari kiamat ke ataupun diturunkan azab ke, bilakah akan berlaku? Sekiranya dia menuduhlah orang-orang yang berdakwah tadi ataupun dia menuduh Nabi-Nabi dan Rasul tadi, sekiranya mereka tadi ialah orang yang benar. Jadi ini hubungan antara ayat yang sedang kita bincangkan dengan ayat sebelumnya. Dan soalan seterusnya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan di awal ayat ni, in ahlakani ya Allah aw rahimana. Maksud Nabi memberitahu, sekiranya Allah mematikan daku ataupun Allah menghidupkan daku, perkara tersebut tidak memberi manfaat kepada kamu.
Tadi persoalan ni, mengapakah Nabi SAW berkata, Allah mematikan daku dan orang-orang bersamaku. Tadi dinyatakan dalam tafsir Ibnu Ashur radhiyallahu anhu, dia berkata, setengah daripada kejahatan orang musyrik masa mereka tadi, di dalam hati mereka bercita-cita agar Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabat tadi mati. Dan disebabkan keinginan mereka yang amat kuat tadi tu, maka mereka menyebutnya dengan lidah. Maksudnya mereka bercakap dengan lidah, moga-moga Nabi Muhammad mati, dibunuh dan seumpamanya. Dan ucapan mereka tadi tu disebut banyak kali di dalam Al-Quran. Maksudnya mereka tadi inginkan kematian Nabi Muhammad SAW. Jadi perkara tersebut berlaku di kalangan Nabi-Nabi dan Rasul, dan berlaku juga pada pewaris Nabi-Nabi dan Rasul. Jadi antaranya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, dia pernah berkata, tamanna rijalun an amuta wa in amut. Dia kata, ramai manusia di zamanku bercita-cita agar daku mati. Imam Syafi'i yang agung dulu, yang mengasaskan ilmu usul fiqh, yang menyusun ilmu usul fiqh dan seumpamanya, dia sendiri pun di zamannya manusia inginkan dia tadi mati. Jadi Imam Syafi'i kata, sekiranya aku mati, fatilka sabilun lastu fiha bi'awhadi. Kalau aku mati sekalipun, itu bukan aku seorang yang akan mati, maknanya semua orang akan mati. Jadi kenapa mereka tadi, niat jahat yang ada pada mereka tadi, inginkan aku tadi mati. Jadi ini kita nak bincang salah satu sifat golongan kafir, kemuncak kekufuran orang kafir. Sebab kita sampai sekarang ni pada hujung ayat, daripada awal ayat tadi kita dah bincangkan sedikit satu demi satu sifat-sifat kekufuran yang ada pada manusia. Dan yang kita nak bincangkan sekarang ni ialah kemuncak kekufuran manusia tadi ialah diinginkan kematian kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara tersebut berlaku daripada zaman dahulu sebelum kebangkitan Nabi Muhammad SAW, dan keinginan tadi berlaku di zaman Nabi SAW dan berlaku juga di zaman kita pada hari ini. Maksud sebagai contohnya, pada tahun 2015, salah seorang daripada Syekh yang bernama Riyad Al-Khiraqi, maka dia tadi telah dibunuh oleh orang Islam yang mendakwa mereka tadi sebagai mujahidin, kan, yang mendakwa mereka tadi memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan pada tahun selepasnya, pada tahun 2016, kan, salah seorang Syekh Abu Harraz, salah seorang Syekh yang agung yang berada di Mesir, yang umurnya dah 98 tahun pun, mereka tadi ditangkap oleh golongan yang mengistilahkan diri mereka tadi sebagai Khawarij. Khawarij pada zaman kita ni tangkap Syekh tersebut, lalu dikurung, dan akhir sekali dipancung kepalanya atas tuduhan Syekh tadi itu ialah ahli sihir, ataupun Syekh tadi ialah tukang nujum. Jadi perkara membunuh Nabi-Nabi, Rasul, kekasih-kekasih wali-wali Allah Subhanahu wa taala, itulah kemuncak kekufuran yang berlaku dan dinyatakan dalam surah Tabarak ni. Maksudnya ada manusia yang sampai tahap kekufurannya inginkan kematian ahli agama, kan, ataupun kekasih Allah Subhanahu wa taala. Itu faedah yang kita dapat daripada lafaz ahlakani Allah. Maksud Nabi sendiri memberitahu ada manusia yang inginkan dia tadi mati. Dan yang kedua, waman ma'iyya, kematian orang yang bersama-sama denganku. Ini satu perkara yang penting lah. Maksudnya di akhir surah Tabarak ni, Allah memberitahu apakah cara untuk seseorang tadi dikurniakan dengan nur daripada Allah Subhanahu wa taala, dikurniakan dengan keimanan. Caranya ialah dengan ma'iyah. Hendaklah seseorang tadi bersama-sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bersama-sama ni dari segi bahasa diistilahkan sebagai as-suhbatu. Jadi as-suhbatu dari segi bahasa bermakna al-iqtiranu bisyai'i, berhubung dengan sesuatu. Apabila kita berhubung saja dengan sesuatu, sama ada lama, sekejap, kan, masanya panjang ataupun masanya pendek, maka itu diistilahkan sebagai as-suhbah. Tapi dikata dalam tafsir, maksudnya tetapi golongan Arab, bangsa Arab, apabila dia menyebut lafaz suhbah, dia merujuk kepada al-kasrah wal mulazamah. Dia merujuk kepada hubungan yang lama dan panjang. Jadi sekiranya seseorang tadi bertemu, berbincang 5 minit, 10 minit saja, maka itu tak diistilahkan sebagai bersahabat. Tapi sekiranya dia tadi duduk dalam tempoh masa yang panjang, bersama-sama, maka itu baru diistilahkan sebagai
As-suhbatu bersama-sama. Kerana Nabi SAW dia bagi tahu, mereka inginkan aku mati dan mereka inginkan orang bersama-sama denganku. Jadi satu kumpulan manusia yang diistilahkan bersama-sama Nabi Muhammad SAW. Jadi lafaz sohbah ataupun bersama-sama ni digunakan di dalam Al-Quran pada beberapa contoh ayat, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Hendaklah kamu tadi bersama-sama dengan kedua ibu bapa. Maksudnya daripada sudut syariat, kita dituntut untuk bersahabat dengan kedua ibu bapa fid dunya, di dunia, ma'rufan, dengan cara yang baik. Jadi Imam Alusi radhiyallahu anhu dia berkata, hendaklah seseorang tadi bersama-sama dengan kedua ibu bapanya dengan bersama-sama yang baik, yang diredai oleh syarak, yang dituntut oleh sifat kemurahan hati dan maruah, seperti menyediakan makanan kepada kedua ibu bapa, menyediakan pakaian kepada mereka berdua, dan tidak meninggalkan mereka, tidak mempedulikan dan tidak mengherdik mereka, dan menziarahi mereka berdua apabila mereka sakit, dan akhir sekali menghadiri pengkebumian mereka apabila kedua-duanya meninggal dunia. Dan persahabatan dengan kedua ibu bapa tadi dinyatakan dalam Quran fid dunya. Maksudnya disebut di dunia. Jadi mengapakah disebut di dunia tadi? Litahwini amri sohbati, untuk meringankan perkara bersahabat tadi. Wal isyarati ila annaha fi ayyamin qalail wa syikatal inqidha. Maksudnya nak bagi tahu, memanglah Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk bersahabat kan dengan kedua ibu bapa dan memelihara mereka, menjaga mereka. Tapi benda tersebut berat ke atas diri manusia, kan, berat ke atas nafsu tadi. Maksudnya nak jaga keluarga lagi, nak jaga diri sendiri lagi, nak jaga orang tua lagi. Jadi Allah SWT bagi tahu, sahibhuma fid dunya, di dunia. Jadi dia bagi tahu di dunia tu nak mengisyaratkan bahawa persahabatan tadi ialah persahabatan pada satu masa yang amat pendek. Maksudnya di dunia sekejap saja kan. Dan dia kata tidak sepatutnya kamu berasa berat untuk menanggung kesusahan bersahabat dengan mereka, kerana hari-hari kamu bersama mereka amat sedikit. Wa sur'atin siramiha, dan hari tidak akan amat cepat berlalu. Maksudnya kita tak sedar pun tiba-tiba ibu bapa dah tak ada. Dan pada ketika dah tak ada tadi, masa tu baru sekiranya kita nak berbuat baik, maka masa telah terlepas. Dan itu persahabatan pertama lah yang dituntut daripada sudut syariat. Adapun daripada sudut perjalanan rohani, itulah yang dinyatakan dalam surah Tabarak yang kita sedang baca ni, bersama-sama dengan guru tadi. Itu yang Nabi beritahu, in ahlakani Allah, sekiranya aku tadi dimatikan, dibinasakan, wa man ma'iyya, dan orang yang bersama-sama denganku. Jadi bersama-sama tadi sebagaimana dituntut bersama-sama kedua ibu bapa, dituntut juga bersama-sama dengan orang yang membimbing kerohanian. Jadi dinyatakan dalam kitab Asrarul Quran, annal wilayata la tatimu illa bi arba'i maqamat. Sesungguhnya kewalian, maknanya diberi bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak akan sempurna melainkan dengan 4 maqam. Pertama sekali ialah maqamul mahabbah, maqam kecintaan. Kedua, maqamul syauq, maksudnya maqam kerinduan. Dan yang ketiga, maqamul isyq, maqam keasyikan. Dan yang keempat, maqamul ma'rifah. Jadi 4 tingkatan yang mesti dilalui, disempurnakan oleh seseorang agar dia tadi menjadi kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dinyatakan dalam kitab ni, maksud tidak akan dikurniakan dengan mahabbah, melainkan apabila Allah mengkasyafkan kepadanya kecantikan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak akan dikurniakan dengan kerinduan, melainkan apabila seseorang itu sudah mula menghidu wangian hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seorang tadi tidak akan dikurniakan dengan keasyikan, melainkan apabila dia tadi didekatkan kepada nur Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang keempat yang nak dibincangkan ni, wala takunul ma'rifatu illa bis sohbati. Dan seseorang tadi tidak akan dikurniakan dengan ma'rifat illa bis sohbati, melainkan dengan bersahabat. Bersahabat dengan guru tadi. Jadi itulah yang Nabi SAW, Allah Ta'ala nyatakan dalam surah Tabarak ni, ada orang yang bersama-sama denganku. Jadi apakah faedah orang tadi bersama-sama dengan Nabi Muhammad, iaitu sahabat-sahabat baginda,
Tujuannya lah agar dikurniakan dengan ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dari itu secara umum ni lafaz waman ma'iyya tadi. Tapi sebagai perinciannya, distrik yang kita bincangkan, apabila Nabi menyebut orang bersama-sama denganku. Jadi pertama sekali, apakah faedah bersama-sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun bersama-sama dengan pewaris baginda sallallahu alaihi wasallam sehinggalah hari kiamat? Jadi pertama sekali, lafaz as-sohbah ataupun lafaz bersama-sama, dia membawa makna al-man'u, menghalang. Maksudnya sebagaimana kalau kita kata dan asbahtur rajula, maksudnya iza mana'tuhu, maksudnya apabila aku memelihara seseorang individu, asbahtu tu maknanya mana'tuhu, aku menghalangnya daripada musuh. Jadi itu salah satu makna as-suhbah, maksudnya memelihara, menghalang seseorang daripada sesuatu benda yang tidak baik. Jadi sebab itu Arab di zaman dahulu dia ada berkata sahibakallah, moga-moga Allah menghalang kamu daripada kejahatan. Moga-moga Allah Ta'ala menghalang kamu daripada perkara-perkara yang mudarat. Jadi pertama sekali faedah, apabila seseorang tadi bersahabat, maka dirinya akan terhalang daripada maksiat. Maksudnya kita bersama-sama dengan guru, kan, kita bersama sahabat bersama-sama dengan Nabi Muhammad SAW, maka tidak akan tergerak untuk melakukan maksiat bersama baginda, yang sama ada maksiat zahir ataupun maksiat yang batin. Itu faedah yang pertama, menghalang seseorang daripada berlakunya maksiat. Lepas itu faedah kedua, sebagaimana dinyatakan oleh Imam Abu Hafsin An-Naisaburi radhiyallahu anhu apabila dia mensyarahkan surah Al-Kahfi ayat 76, yang maksudnya in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni. Maksudnya sekiranya Nabi Musa beritahu, sekiranya aku bertanya juga kepada kamu, kepada Nabi Khidir tadi soalan-soalan, fala tusahibni, maka janganlah kamu bersama-sama dengan aku. Jadi Imam Abu Hafsin berkata, fa inna ta'allumal ilmal ladunni, sesungguhnya mempelajari ilmu laduni daripada Allah Subhanahu wa taala, fis suhbati, hanya berlaku apabila seseorang tadi bersahabat, wal mutaba'ati, dan mengikut, wat taslim, dan serah diri, wa fis su'al, tapi sekarang kita banyak tanya, kita banyak mempertikai, banyak mengkritik, al-inqita'u anis suhbati, akan menyebabkan seseorang tadi terputus daripada bersahabat. Jadi itu dua faedah yang boleh kita dapat. Pertama sekali, apabila kita bersama-sama dengan orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan orang yang beriman, dengan orang yang soleh, pertama sekali kita dapat menghalang diri kita daripada maksiat, dapat menghalang diri kita daripada mentaati nafsu amarah, dan dapat menghalang diri kita daripada api neraka hasad dengki, neraka marah, neraka kesombongan, neraka kedegilan yang membakar diri kita siang dan malam tadi. Dan faedah kedua, apabila seseorang tadi bersahabat, maka dia akan dikurniakan dengan ilmu daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Nabi SAW berkata, sekiranya aku tadi dimatikan, au rahimana, ataupun Allah Subhanahu wa taala merahmati daku. Jadi ayat yang pertama ialah mematikan. Jadi sepatutnya lawan kepada mematikan tadi ialah ahlakani Allah au ahyana, ataupun Allah Ta'ala menghidupkan daku. Tapi daripada surah Tabarak ni, Allah tak mengatakan menghidupkan, tetapi lafaz tadi ditukar dengan merahmati. Jadi Imam Ibn Ashur berkata, sesungguhnya kehidupan, maksudnya lawan kepada kematian tadi, ialah rahmatun, satu rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa anna ta'khiral ajali, maksudnya Allah melengahkan tempoh masa kematian, bagi peluang umur, bagi masa, bagi tambahan minan ni'ami, daripada satu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu dinyatakan bahawa sekiranya daku dimatikan ataupun daku dirahmati, tapi yang dimaksud dengan dirahmati tadi ialah dipanjangkan umurnya ataupun dihidupkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuma hari ini yang nak dibagi tahu, kehidupan tu, kita yang hidup, yang kita boleh bernafas, kita boleh fikir, kita boleh melihat, kita boleh bergerak ni, kehidupan tu sendiri ialah satu rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi timbullah persoalan, sekiranya al-hayat tadi ialah rahmat, kan, kehidupan tadi ialah rahmat, maka mengapakah tidak dipanjangkan hayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maksud mengapakah umur Nabi SAW tadi tak panjang? Kan, bahkan Nabi SAW meninggal dunia pada umurnya 63 tahun. Maka Imam Ibn Ashur menjawab dalam tafsirnya, dia kata bahawa sesungguhnya tidak dipanjangkan umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekalipun
Nabi Muhammad tadi ialah Rasul yang paling mulia kerana beberapa hikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala inginkan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hayati khairun lakum." Kehidupanku baik bagi kamu. Wa mauti khairun lakum, dan kematianku juga baik bagi kamu. Jadi Imam Ibn Ashur berkata, boleh jadi hikmat mengapakah Allah Subhanahu Wa Taala mengambil umur Nabi pada umurnya 63, ialah Allah Subhanahu Wa Taala telah menyempurnakan agama yang ingin disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kan pada tahun 23 daripada kebangkitan Nabi Muhammad SAW. Jadi sepanjang 23 tahun dia kata, wahyu berterusan turun kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kerasulan selama 23 tahun dan wahyu berterusan turun selama 23 tahun, itulah satu kurniaan khusus yang hanya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Maksudnya kita maklum setengah daripada Rasul di zaman dahulu tak dikurniakan dengan kitab. Kan? Setengah daripada Nabi tadi tak dikurniakan dengan kitab. Tapi Nabi Muhammad SAW dia sentiasa diiringi oleh Jibril AS dan disampaikan kepadanya kitab dalam satu masa yang panjang. Jadi setelah sempurna 23 tahun tadi, maksudnya nyatakan dalam tafsir tadi, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak ingin Nabi tadi SAW kekal di dunia tanpa penurunan wahyu. Kan sebagaimana yang berlaku kan pada Nabi-Nabi yang lain. Maksud umur mereka panjang tapi wahyu dah berlaku di awal kerasulan mereka. Jadi apabila Allah SWT tidak ingin Nabi kekal di dunia tanpa penurunan wahyu, tanpa perantaraan Jibril AS, فَنَقَلَهُ اللَّهُ إِلَى الِاتِّصَالِ بِالرَّفِيقِ الْأَعْلَى مُبَاشِرَةً بِلَا وَاسِطَةٍ. Maka apabila telah selesai hubungan Nabi di dunia, dan sepanjang Nabi di dunia tadi ada perantara antara dia dengan Allah, apabila setelah selesai hubungan tadi, maka Allah Ta'ala memindahkan Nabi Muhammad SAW kepada alam yang lebih tinggi, agar Nabi SAW dapat berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala mubasharatan bila wasitatin, terus menerus tanpa memerlukan kepada perantaraan. Itu dinyatakan oleh Imam Ibn Ashur radhiyallahu anhu, mengapakah Nabi SAW, walaupun dalam ayat Tabarak ni hidup tadi ialah satu rahmat, kan hidup tadi ialah satu nikmat, tapi mengapakah Nabi SAW dipindahkan kepada alam yang lain? Maka itu jawapan yang dinyatakan oleh Ibn Ashur radhiyallahu anhu. Dan setengah ulama juga menyatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala apabila mematikan Nabi Muhammad SAW, awadahu Allahu bihayatin a'la wa ajal. Allah Subhanahu Wa Taala menggantikan kehidupan Nabi Muhammad SAW dengan kehidupan yang lebih tinggi, wa ajalla, dan yang lebih agung. Tak kalau Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa rafa'na laka dzikrak, sesungguhnya kami mengangkat bagi kamu wahai Nabi Muhammad sebutan kamu. Jadi sebagai penutupnya, apakah kesimpulan yang kita boleh dapatlah daripada ayat ke-28 daripada surah Tabarak ni? Jadi kesimpulan ni ialah bayanu anna afhashi atharul kufri tamannil qatl awis su'il salihin. Kesimpulan ni ialah keterangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berada di akhir surah ni, dan kita maklum daripada awal surah Tabarak ni, daripada tengah dia Allah Taala mencela orang kafir. Satu sifat yang Allah Ta'ala nyatakan. Dan kemuncak sifat orang kafir tadi ialah inginkan kematian dan ingin membunuh orang-orang soleh, Nabi-Nabi dan Rasul, wali-wali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dinyatakan dalam hadis, maksudnya daripada Sayyidina Abi Ubaidah ibn Jarrah radhiyallahu anhu, dia kata, wahai Rasulullah SAW, apakah manusia yang paling dahsyat sekali azabnya pada hari kiamat? Maksudnya sahabat tanya kepada Nabi SAW, apakah azab yang paling teruk sekali yang akan ditimpakan kepada manusia? Maksudnya apakah dosa yang dibuat semasa di dunia ni? Maka Nabi SAW berkata, rajulun qatala nabiyan, manusia yang membunuh Nabi dan Rasul. Aw man amara bil ma'ruf wa naha 'anil munkar. Ataupun dia tak bunuh Nabi dan Rasul, dia bunuh orang yang memerintahkan perkara ma'ruf dan melarang daripada munkar. Kemudian setelah Nabi bagi tahu perkara tersebut, Nabi membaca ayat Al-Quran. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq. Sesungguhnya mereka yang mengkufuri dengan ayat-ayat Allah dan membunuh nabi-nabi tanpa hak. Wa yaqtuluna allazina ya'muruna bil qisti minan nas. Dan mereka membunuh orang yang menyuruh dengan keadilan dari kalangan manusia, fabashshirhum bi'adzabin alim.
nak sampaikanlah kepada mereka berita tentang azab yang amat pedih. Kemudian Nabi SAW berkata, wahai Abu Ubaidah, sesungguhnya Banu Israel di zaman mereka telah membunuh seramai 43 orang Nabi daripada awal pagi sampai kepada tengah hari tadi. Maksud dalam satu hari saja kan mereka telah membunuh 43 orang Nabi. Kemudian apabila dah bunuh ramai sangat Nabi di zaman tersebut, maka ada lebih kurang 170 orang dari kalangan Bani Israel juga cuba menghalang perkara tersebut. Maksudnya cuba menasihatkan, cuba memberitahu perkara yang kamu buat ni haram. Perkara yang kamu membunuh Nabi-Nabi dan Rasul ni adalah dosa yang amat besar. Kan perkara yang amat mungkar. Tapi disebabkan mereka tadi mengajak manusia kepada kebaikan, menghalang daripada kejahatan, faqutilu jami'an min akhirin nahari min zalikal yaum. Mereka yang menyuruh kepada kebaikan dan menghalang daripada kemungkaran tu seramai 170 orang, mereka pula dibunuh daripada tengah hari sampai kepada maghrib. Maka itulah kisah yang Allah nyatakan dalam Quran tadi yang kita baca dari surah Ali Imran ayat 21. Kan maksudnya Allah memberitahu kemuncak kekufuran manusia ialah mereka tidak akan membunuh kekasih-kekasih Allah, akan membunuh Nabi-Nabi dan Rasul. Jadi kita minta lindung daripada sifat kekufuran tersebut. Dan kita minta lindung daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada kumpulan yang membunuh tadi. Kan maksudnya kumpulan yang mendakwa diri mereka ialah ahli jihad. Kan kumpulan yang mendakwa mereka tadi berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, tapi niat mereka yang sebenar ialah membunuh ulama, kan membunuh wali-wali Allah, kan membunuh orang soleh, kan membunuh mujahidin yang sebenar. Jadi kita minta lindung daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada kumpulan manusia yang kafir seperti yang telah nyatakan tadi. Jadi kita mohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar memelihara umat Islam. Kerana kita maklum apabila mati saja ulama, kan mati saja kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan berlaku satu lompong, kan, lubang yang amat besar, yang kerugian pada umat Islam yang tak dapat nak ditutup dengan apa cara sekalipun. Dan kematian ulama' tentulah akan menyebabkan pupusnya ilmu. Dan ilmu yang amat diperlukan oleh manusia. Ilmu pada perjalanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cara yang paling cepat, kan, untuk menghapuskan agama Islam ialah dengan membunuh ulama'-ulama' mereka. Jadi kita minta lindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala daripada keadaan tersebut. Jadi kita mohon agar Allah Subhanahu Wa Taala memelihara umat Islam, memberi hidayah kepada mereka. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.